Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nur Adlina Aiman binti Muhammad Asri. Raqam al-masfufah wahid isnain wahid isnain khamsah salasah khamsah. Unwanuna huwa an-nushuz. Ana Nur Safia binti Muhammad Tirmizi. Raqam al-masfufah wahid isnain khamsah salasah arba'ah. Nusyuz bermaksud derhaka dan tidak taat. Isteri nusyuz bermaksud isteri yang menderhakai dan tidak mentaati suami seperti mana yang telah diperintahkan oleh syarak. Dari segi istilah, pelbagai definisi telah diberikan oleh para ulama. Definisi nusyuz menurut Imam Syirazi, isteri yang menderhakai, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka mengenai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Terdapat beberapa dalil di dalam Al-Quran mengenai nusyuz, antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Maksudnya, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Hukum nusyuz adalah haram. Perbuatan ini merupakan salah satu daripada dosa besar. Berdasarkan dalil Al-Quran yang dinyatakan di atas, jelaslah menunjukkan bahawa perbuatan nusyuz adalah sangat ditegah oleh agama Islam. Terdapat 3 pembahagian nusyuz: nusyuz isteri, nusyuz suami dan nusyuz suami isteri. Nusyuz isteri ialah isteri dianggap melakukan perbuatan ini sekiranya derhaka atau ingkar terhadap suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin suami, tidak mahu memenuhi hak suami terhadapnya, atau lain-lain perbuatan yang menjadi tanggungjawab isteri. Nusyuz suami. Seorang suami dikatakan nusyuz apabila mengabaikan tanggungjawabnya sebagai suami, seperti tidak menyediakan nafkah zahir dan batin, menyakiti dan mendera si isteri, atau suami tidak berlaku adil dalam bergilir bagi yang mempunyai isteri lebih daripada seorang. Nusyuz suami isteri. Perbuatan nusyuz oleh kedua-dua suami dan isteri dalam masa yang sama juga boleh berlaku. Keadaan ini dinamakan juga sebagai syiqaq. Syiqaq ialah perselisihan antara suami isteri yang diselesaikan oleh 2 orang hakam, satu dari pihak isteri dan satu dari pihak suami. Situasi seperti ini boleh berlaku apabila kedua-dua suami dan isteri tidak mahu lagi bertolak ansur dan saling bertoleransi. Sebaiknya masalah seperti ini diselesaikan dengan bantuan jawatan kuasa pendamai ataupun campur tangan daripada hakam yang dilantik oleh pihak mahkamah syariah. Cara menegur isteri. Yang pertama, nasihat dan bimbingan. Suami hendaklah menasihati dengan berhikmah, bukannya marah-marah. Ingatkan isteri tentang kemurkaan Allah atas perbuatan nusyuz tersebut. Mudah-mudahan nasihat itu berkesan sehingga isteri kembali taat dan menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri. Cara kedua, pemulauan tempat tidur. Sekiranya cara pertama masih tidak berkesan, maka suami hendaklah memisahkan atau memulaukan isteri dari tempat tidur atau tidak menyetubuhi isterinya. Cara ini mungkin sedikit tegas. Cara yang ketiga, pukulan yang tidak mencederakan. Jika isteri masih tidak mentaati suami, maka dibenarkan untuk suami memukul isteri dengan syarat tertentu. Pukulan tersebut mestilah dengan tujuan untuk mendidik. Pukulan itu juga tidak boleh sehingga mencederakan dan bukan pada bahagian sensitif seperti muka dan kepala. Adapun meninggalkan perbuatan memukul itu adalah lebih baik. Cara yang keempat, bawa ke pihak mahkamah. Sebagai langkah terakhir bagi situasi yang masih tidak menemui jalan penyelesaian, bolehlah dibawa isu ini kepada pihak pendamai atau mahkamah syariah itu sendiri. Cara menegur suami. Yang pertama, sabar dan nasihat. Hendaklah si isteri sentiasa bersabar dan menasihati suaminya dengan baik. Ingatkan si suami tentang tanggungjawabnya dan perintah agama. Cara yang kedua, perdamaian. Sekiranya cara yang pertama tidak berkesan,
Isteri digalakkan untuk membawa isu ini kepada orang tengah sebagai pengantaraan untuk mencapai perdamaian. Libatkan ahli keluarga terdekat atau sahabat yang mampu membantu menyelesaikan masalah, bukan yang mengeruhkan lagi keadaan. Cara yang ketiga, membuat pengakuan kepada pihak mahkamah. Jika keadaan masih gagal mencapai penyelesaian, maka isteri boleh mengadu kepada hakim atas perbuatan suaminya yang nusyus. Hak isteri yang hilang ketika mana dia nusyus. Perlu diketahui juga bahawa terdapat hak isteri yang boleh gugur disebabkan oleh perbuatan ini, terutamanya dalam hukum pemberian nafkah oleh suaminya. Secara amnya, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang telah nusyus. Misalnya, apabila isteri ingkar arahan suami untuk tinggal di rumah dan keluar tanpa keizinan suami, maka si isteri yang telah melakukan perkara ini akan gugur hak untuk diberikan nafkah oleh suami. Sungguh pun begitu, seorang isteri yang telah bertaubat dan kembali taat pada suaminya tidak lagi dianggap sebagai nusyus. Isu syariah bagi tajuk nusyus ialah ma allazi yumkinu an yustakdamahu az-zawj li darbi zawjatuhu an-nusyus. Apa yang boleh digunakan oleh seorang suami untuk memukul isterinya yang nusyus. Aqwalu li ba'di ahli ilmi fi tafsir qauli ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Farawa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi an ata fi qaulillahi ta'ala wadribuhun qala bisiwak wa nahwahu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam tafsirnya daripada Atta dalam firman Allah Ta'ala wadribuhun, dan pukullah mereka qala bisiwak wa nahwahu, dengan siwak dan seumpamanya. Siwak tu ia macam kayu sugi. Waja'a fi al-mawsu'ah al-fiqhiyah, dan daripada sudut fiqh pula qala al-malikiyah wa ba'du syafi'i wa hanbali, dan berkata Maliki dan sebahagian daripada Syafi'i dan juga Hanbali, yu'addibuha bidarbiha bisiwak wa nahwahu au bimandil malfuf au biyadih wala bisauti wala ba'sa wala bakshab lianna al-maksud at-ta'dib. Suami tu yang mendidik isterinya dengan memukulnya dengan siwak dan seumpamanya, ataupun dengan sapu tangan yang dibalut, atau dengan tangannya, bukan dengan cambuk, ataupun bukan juga dengan kayu. Kerana maksud ataupun tujuan suami itu memukul isteri adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti.